Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Okay. taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Rizwan bin Cik Ros, merupakan pensyarah kanan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris ya, UPSI Tanjung Malim Perak. Alhamdulillah insya-Allah pada malam ini kita akan bersembang moreh namanya, santai saja, berkaitan dengan isu berkaitan dengan masa depan ataupun hala tuju kerjaya pada masa depan pasca COVID-19 ya, yang mana hari ini kita nampak ada kesan kepada ekonomi bila berlakunya kesan pada ekonomi secara tidak langsung dia mempunyai kesan secara langsung ataupun tidak langsung kepada pekerjaan ya. Maksudnya pekerjaan yang mungkin terjejas, mungkin ada bentuk baru dan sebagainya. Baik doktor, sebelum kita bincang ke topik itu, kita minta doktor perkenalkan diri lah. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kita kenal dulu lah asal pada mana pendidikan dan sampai hari ini apakah fungsi dan tugas doktor di UPSI. Silakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT kerana dapat sembang-sembang lah. Biasa tak sembang tengah-tengah malam ni, kelas tak ada malam lah sekarang. Betul. Bel, kamera pusing. Okey, silakan doktor. Doktor punya line okey ke? Line problem tak line tak stabil. Dugaan. Okey. Tak apa, boleh insya-Allah. Biasa itu memang dalam bila kita buat kajian pasal kelas online masa PKP ni, tu cabaran dia. Kan kalau kita alhamdulillah yang duduk di bandar yang Unify Power ni line okey lah. Tapi pelajar yang duduk di kampung tu dia akan ada isu dari segi internet connection. So bila kita nak buat kelas, orang kata apa, kelas online kan, secara sinkronus ni memang bahaya jugalah. So secara ringkas dipendekkan cerita, nama Rizwan Cik Ros, sekarang ni bertugas di PSI, okey. Oh, teknikal kita. Doktor keluar balik, masuk balik. Tu try. Masuk balik, keluar balik. Sekejap. Keluar balik keluar dulu. Untuk masuk balik. Keluar sekejap ya. Masya-Allah, ini dugaan. Ini dugaan malam ni. Biasa kita nak berhadapan dengan orang yang hebat ni, memang dugaan kita macam ni. Betul. Kan. Memanglah, tapi insya-Allah akan sabar itu akan dapat orang yang kebaikannya. Macam tu. Pandai malam ni. Okey, alhamdulillah. Okey, silakan doktor. Dipendekkan cerita, nama Rizwan Cik Ros, sekarang ni bertugas di Fakulti Teknikal dan Vocational Universiti Pendidikan Sultan Idris. So buat masa sekarang sampai hujung tahun ni diamanahkan sebagai dekan lah, tapi insya-Allah hujung tahun ni dah habis. Alhamdulillah selesai amanah 4 tahun lah. So bidang kalau ikut asal ialah pendidikan sains pertanian. Sekarang ni bila buat PhD dalam bidang master dengan PhD dalam bidang TVET, fokus kepada pendidikan pertanian lah. So insya-Allah bila kita orang kata apa, untuk bidang teknikal dan vocational sekarang ni jadi satu orang kata apa, cabang yang banyak disebut dalam dasar pendidikan kita lah. So sebagai permulaan macam tu lah. Ya Allah tu. Permulaan pun dengar hebat dah tu. Tengok je tu. Dekan rupanya bersama kita lah. Dekan. Dekan. Apa, kita guna cara kanan cukup lah. Alright. Okey, doktor, apa pandangan doktor dalam isu hari ini kan, bercakap dengan berkaitan dengan COVID-19 ni. Kita tengok ramai hari ini peniaga yang terjejas. Ada yang menyebabkan pekerja terpaksa, ada yang ambil gaji separuh gaji, ada yang terpaksa leave tanpa gaji, ada yang terpaksa berhenti kerja.
Jadi sebenarnya apa yang berlaku doktor, yang maklumat yang doktor ada, apa yang sedang berlaku dalam negara kita ni. Silakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bila COVID datang ataupun apa jua situasi datang lah. Kalau ikut, kalau siapa yang pernah dengar kata-kata Jack Ma, tahun 2020 ni tahun yang penuh dengan cabaran. So kalau dalam konteks kita ni, kita tengok sebenarnya bila COVID datang ni bukan semua bisnes yang terjejas ataupun bukan semua pekerjaan yang terjejas. Walaupun kita tengok isu geng-geng ada orang yang sebut kata kaki tangan kerajaan, dapat gaji free, tak bekerja, sebenarnya bekerja. Ada orang yang diberhentikan kalau ikut unjuran statistik ekonomi dijangka memang ramai yang akan diberhentikan kerja, khususnya yang orang kata apa, yang melibatkan sektor yang terjejas teruk. Maksudnya tak boleh nak beroperasi lah kira. Maksudnya kalau tak boleh beroperasi tu masa PKP, kalau konteks Malaysia ni dia sebut PKP lah, ataupun dalam negara tertentu disebut sebagai lockdown dan sebagainya. So bila jadi macam tu, cabaran bagi kita ialah macam mana kita nak berfikir di luar kotak, ataupun sekarang ni kita sebut berfikir tanpa kotak. Dulu orang sebut berfikir di luar kotak. Maksudnya kita still ada ruang yang masih membelenggu diri kita. Tapi sekarang banyak orang sebut berfikir tanpa kotak. Maksudnya kita fikir ada apa peluang yang kita boleh ambil daripada orang kata apa, situasi yang melanda kita. Kalau dulu orang semua boleh beli McD, kita boleh pergi restoran makan. Tapi sekarang wujud pekerjaan baru. Dulu orang tak ada nak, macam baru ni 2-3 hari ni viral tentang ambil upah orang kata apa, order McD kan. Jadi maksudnya wujud pekerjaan baru, maksudnya dia akan jadi runner untuk beli McD bagi pihak orang lain. Sebab peluang sebenarnya dalam konteks hari ni bila kita sebut IR 4.0, banyak peluang-peluang kerjaya yang wujud hari ni. So maksudnya hari ni kita ada anak pula ni. So maksudnya bila ada cabaran, akan ada peluang yang wujud bagi siapa yang nak melihat benda tu sebagai satu peluang. Betul. So maksudnya memang betul kita ada orang yang diberhentikan kerja disebabkan oleh orang kata apa, masalah tertentu, tapi dalam masa yang sama banyak lagi ruang yang orang kata apa, yang orang boleh explore untuk dapat orang kata apa, peluang untuk pekerjaan. Hari ni kalau kita tengok, dulu sebelum ni kita sebut bila revolusi industri, kalau macam sebelum ni, sebelum berlakunya COVID, kita selalu sebut revolusi industri akan menyebabkan banyak kerja yang hilang. Dulu contohnya kita lalu tol, kita kena ada orang yang jaga tol. Tapi bila datang teknologi datang, adanya Smart Tag, adanya orang kata apa lagi masuk sekarang RFID. RFID. So maksudnya orang dah tak diperlukan kat situ. Macam kalau di pejabat kerajaan pun sekarang, dulu banyak kerani kan. Sekarang kerja-kerja yang melibatkan perkeranian dah berubah. Hatta baru ni CEO PNB, Permodalan Nasional Berhad, beliau sebut, dia kata apa? Hari ni bila berlaku COVID, kita dah berubah kepada orang kata apa, new normal lah. Maksudnya kebiasaan baru. Kebiasaan baru kita dulu, kita meeting mesti nak kena bertemu muka. Sekarang kita boleh meeting online. Dulu kalau kita nak buat kelas online macam ni, nak buat orang kata apa, live FB ni, banyak orang yang bisnes je. Kalau cikgu tak ada live FB kan. Cikgu tak ada nak guna Google Classroom banyak, kecuali, tapi bila keadaan memaksa kita menyebabkan peluang tu wujud. Cuma kita kena ambil peluang tu lah. Itu buat permulaan lah. Nanti kita sembang-sembang lagi. Okay. Panjang lagi nampak tu. Masya-Allah. Tu dia. Okay, Nabil ada soalan? Dalam, yelah, macam doktor sebut tadi, banyak peluang, kita nampak banyak peluang kerja kan. Tapi doktor, kadang dalam tempoh sekarang ni orang kata apa, dia orang kata Allah susahnya hidup apa kan. Bukan semua orang boleh kerja macam ni. Bukan semua orang. Jadi maknanya peluang ada, tapi kadang-kadang dia kata bukan, ni kerja ni bukan untuk aku. Kerja ni bukan untuk aku. Macam mana kata tu? Yang itu mungkin ada persepsi lah. Dia tak sesuai. Sebenarnya kalau dia tak cuba, dia tak tahu lagi lah. Contoh lah. Sebelum ni kita kan bergantung bidang sektor 3D dekat Malaysia ni, dirty, dangerous dengan difficult ni, kebanyakan warga asing.
Tapi kita tengok apa peluang yang wujud. Contohnya bila PKPD dekat Pasar Borong Kuala Lumpur, Pasar Borong Selayang kan. Selayang, so, bila Pasar Borong Kuala Lumpur tu tutup dekat Selayang tu, apa yang berlaku ialah pekerja asing kan kena PKPD, dia tak boleh kerja. So apa yang DBI buat ialah iklankan kerja kosong untuk warga tempatan. Cuma sejauh mana yang macam Ustaz sebut tadi, Ustaz Nabil sebut, macam mana kita orang kata apa nak ambil peluang tu untuk gantikan pekerja asing. Kita duk marah pekerja asing, ganggu kita punya komuniti, kacau kita punya orang perempuan, kacau macam-macam. Tapi dalam masa yang sama, kita kena sedar bahawa kalau kita tak ambil peluang ni, maksudnya dalam situasi sekarang ni, so kita tak ambil peluang untuk berubah. Memang kadang-kadang ada kerja-kerja tu susah sikit. Sebab kita kebanyakan kecenderungan pelajar kita ni, dia tak terbiasa dengan untuk kerja-kerja ni, kecuali kalau dia memang dah ada orang kata apa, pengalaman keluarga, latar belakang keluarga yang memang kerja dalam bidang pertanian contoh, dan memang kerja daripada kecil memang susah, so dia lebih senang nak adaptasi. Tapi kalau orang yang dah biasa kerja duduk di KL, dah biasa kerja dengan dalam situasi aircon, so bila kita nak suruh buat kerja-kerja yang melibatkan 3D tadi tu, difficult, dangerous, dirty tu, memang kita punya masyarakat memang agak sukarlah, walaupun kerja tu menawarkan pendapatan yang tinggi. Macam TVET, bidang-bidang yang memerlukan kemahiran tinggi, sebenarnya pendapatan tinggi, cuma sejauh mana daya tahan kita punya pelajar untuk graduan kita ke, pekerja kita ke untuk bekerja dalam situasi macam tu. Contoh kalau pekerja asing ni, dia datang, matlamat dia jelas memang nak dapat duit, sebab tu dia overtime lah, dia usaha untuk macam-macam. Tapi bila orang kita, bila diberi kerja yang melibatkan susah sikit dan sebagainya, so cabaran dia ialah macam mana daya tahan dalaman diri dia untuk berhadapan dengan kerja-kerja dalam sektor-sektor yang mencabar. So maksudnya yang itulah yang mungkin bila orang kata apa, cara kehidupan baru COVID-19 ni, maksudnya kita dah tak boleh keluar, so ia menuntut kita untuk berfikir tanpa kotak, macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Sebab salah satu skill kemahiran yang penting sekarang ini ialah macam mana nak menyelesaikan masalah. Kalau usahawan tu, macam mana nak selesaikan masalah orang. So maksudnya contohnya, orang tak boleh nak keluar pergi, ambil contoh paling dekat tadi lah, McD tadi, orang tak boleh keluar pergi McD. So peluang kerja ialah macam mana nak hubungkan makanan di McD tu dengan kita. So kita jadi orang tengah yang ambil order daripada orang yang memerlukan McD, beli daripada McD dan hantar kepada ni. Tapi bukan nak promote McD lah, tapi maksudnya contohnya ada ruang dan peluang. Maksudnya kita boleh dalam cabaran COVID ni, kita boleh orang kata apa, mewujudkan ruang dan pekerjaan baru bagi rakyat Malaysia yang mungkin orang kata apa, bijak menyelesaikan masalah. Betul. Saya melihat lah kalau saya melihat di Indonesia, betul. Di Indonesia kira apa yang boleh jadi duit semua dia orang buat. Di Indonesia kan, kalau kita pergi ke Jakarta, kalau kita pergi ke pasar dia tu, ada orang yang tukang beli barang di dalam, dia bawa keluar pun ada. Masya Allah. Personal shopper ya. Personal shopper tapi lokalnya, bukan jauhnya. Lagi dahsyatnya. Dia bukan, saya pergi ke Mumbai, India, tengok setiap ruang yang ada kerja tu memang dia orang akan ni. Kalau kita kat Malaysia lah, kalau kita biasa pergi kat pasar Filipin kan, kat Sabah. Sabah. Peluang kerja yang paling simple ialah kan anak-anak Filipin yang bawa beg plastik hitam. Bila kita beli barang, dia jual plastik tu untuk mengisi barang kita. Dan orang kata apa, daripada situ boleh dapat duit. So nampak benda tu macam simple, dia akan nak bagi beg plastik kan, tapi dia memenuhi keperluan orang yang beli barang tu kan. Orang beli barang, dia macam-macam nak bawa barang, so dia dah bagi bekal plastik. Satu, dia boleh buat bisnes. Yang kedua, dia boleh tolong orang tu bawa barang, dapat lagi duit. So dalam konteks sekarang, banyak anak muda Malaysia sekarang dah semakin kreatif lah untuk orang kata apa, semakin kreatif dalam membina kerjaya, mencipta kerjaya dalam keadaan struggle lah. Sebab kadang-kadang kita kena jadi macam santan lah. Bila perah tu baru jadi santan yang power. Kalau tak ada tekanan, tak ada ni, relax, dalam comfort zone ni, kita tak kreatif. Dia setengah-setengah keadaan tu memang bila diberi tekanan, kita orang kata apa, biasanya akan kreatif lah. Dalam nak menyelesaikan masalah tu.
Salah. Okey doktor, ada sahabat kita Encik Anwar Zain, sahabat kita kenal kot doktor, orang kementerian dulu BPK. Orang BPK kan kita lah tu. Satu kepala dengan doktor. Dia kata, dia tanya, Dr. Ridwan nak tanya, cadangkan pelaksanaan pembelajaran amali secara praktikal pada waktu PKP ni. Teori boleh online, apa cadangan jika PDPC praktikal? Itu okey, terima kasih sahabat kita lah yang tanya tu. Sebenarnya memang kita bincang cabaran kita ialah bila TVET dia perlukan hands on. Maksudnya memang dia perlukan one to one dengan mesin. So memang cabaran bagi kita ialah macam mana kita nak wujudkan keadaan one to one tadi, sebab PKP tak membenarkan kita untuk masuk ke kelas belajar. Betul. So macam kami, katakan kami 13 hari bulan ni nanti habis sabung PKPB yang ke-6 yang ke-6 nanti kita akan untuk admin fakulti kita dah mula kerja. Untuk bulan Jun nanti pelajar akan masuk. So pelajar kami setiap kursus akan ada amali. So dalam konteks macam ni kita kena berfikir di luar kebiasaan norma barulah. So maksudnya amali. So kalau kata dalam konteks tertentu kita ada beberapa pilihan lah. Saya ada buat satu artikel kepada Berita Harian. Saya pun tak baca paper tu dah publish ke belum di Berita Harian. Tapi antara cadangan saya yang pertama ialah satu, apa ruang dan peluang yang kita ada semasa pelajar di rumah dan kita di institusi latihan ataupun kita pun sendiri di rumah lah, sebab dia akan work from home kan. So kalau contohnya paling simple amali untuk pertanian. Kalau saya mengajar reka bentuk dan teknologi pertanian untuk cikgu-cikgu guru RBT. So amali pertanian, instead kita buat mitigasi di universiti, sekarang kita minta pelajar di rumah masing-masing, dia orang boleh ambil biji benih yang dekat yang boleh diakses untuk tanam pokok dan jaga pokok tu untuk tengok pokok tu membesar. Sebab konsep mitigasi sebenarnya ada baja, ada pengairan, so dialirkan secara sistematik melalui piping. So contohnya kalau tak ada sangat, kat rumah mesti ada kacang hijau, buat bubur kacang hijau. Kacang hijau tu pun kita boleh tanam pokok, contohlah. And then amali untuk itu contoh amali pertanian lah. Baja, kita ada banyak baja kimia, kita ada banyak baja organik. Kalau contohnya nak belajar tentang baja, katakan baja organik. So kita ada roti gardenia yang tak habis tu. Masa awal-awal PKP, kalau kita masih ingat, semua berebut beli roti gardenia sampai tak habis kan. Tapi sekarang roti gardenia dah suam-suam kuku lah sebab dah tak breakfast kan. Tapi maksudnya roti gardenia yang tak habis, kalau kita rendam dalam air, kemudian letak tempat gelap, dia boleh jadi baja organik yang sebenarnya pelajar boleh belajar secara tak langsung, learning from experience dan pengalamian proses tu. Dia simpan baja tu, dan sebab dalam pembuatan roti dia ada yeast kan untuk bagi roti tu ni. So ada bakteria. So masa tu kita memanfaatkan bakteria baik untuk jadi baja kepada pokok. So automatik dia akan jadi baja organik. Dan dalam masa sama dia akan nampak tindak balas bahawa bila kita letakkan satu bahan tambahan yang kita panggil sebagai baja untuk tambah nutrien pada pokok, so pokok tu akan bertumbuh dengan lebih baik. So dalam konteks kalau ni pensyarah akan support lah dengan pembelajaran online. Contohlah, maksudnya dia akan cerita secara teorinya macam mana apa amali yang pelajar buat. Kalau contohnya cabaran kita yang paling besar ialah mesin yang melibatkan mesin besar. Contohnya mesin CNC. So mesin CNC ni hanya ada di bengkel-bengkel yang besar saja. Yang itu mungkin kita boleh tangguhkan amali di hujung semester. Itu cadangan. Contohnya, kalau pelajar di universiti dia ada 14 minggu. So dalam masa 14 minggu, katakan kami masuk 3 Jun nanti, kita masuk minggu ke-6. So kita ada balance lagi beberapa minggu. So maksudnya kalau kita boleh lakukan SOP yang jelas, contohnya macam SOP nak solat nanti, solat jemaah nanti, SOP ni, kalau kata kita ada SOP yang jelas, pelajar boleh datang ke kampus kalau kata dibenarkan lah. So maksudnya masa tu kita boleh buat amali secara bersemuka dengan SOP yang terkawal lah untuk memastikan pelajar dapat guna mesin. Sebab TVET ni dia memerlukan pelajar pengalamian penggunaan mesin. Kalau dia sekadar belajar teori, kita takut dia masalah dia nanti bila dia bekerja nanti. Contoh graduan UPSI, graduan UPSI, graduan UPSI
So bila dia keluar, dia akan jadi cikgu. Bila kita jadi cikgu, kita nak mengajar orang. Bila nak mengajar orang tanpa kemahiran yang tinggi, so memang akan jadi masalah. Jadi cikgu tak ada kemahiran, jadi teori sajalah. Sebab itulah isu yang berlaku. Nanti kalau cerita panjang lagi kan, itu contoh pertanian lah. Contoh yang paling dekat, buat kek. Kalau untuk graduan sarjana muda pendidikan ekonomi rumah tangga, dia boleh buat kek di rumah. Yang cabaran yang kita ialah yang melibatkan mesin-mesin yang besar lah. Yang tu yang hanya ada di institusi latihan. Itu mungkin kita kena ada SOP yang lebih baik lah. Sahabat kita kata Prof cuba untuk point Prof adalah berkaitan dengan experiential learning dalam kawasan rumah. Experiential learning lah. Sebab dia TVET ni berkaitan dengan hands-on, experiential learning. Dia memang kena mengalami pengalaman. Sebab bila kita alami tu, dia akan jadi orang kata apa, kita akan tahu lah mistake kita dekat mana, macam mana nak guna. Sebab kemungkinan mesin yang dia guna dekat institusi lain pun takkan sama dengan di industri. Cuma apa yang kita boleh bagi adalah sedekat mungkin pengalaman dia supaya dia boleh transfer of learning, transfer of training tu ke tempat kerja dengan lebih hampir lah. Dia tak kekok sangat lah. Contoh graduan yang belajar otomotif, takkan tak ada skill untuk tukar tayar kereta kan. So kurang je dia mesti ada kemahiran untuk tukar tayar kereta lah. Contoh lah. Betul doktor. Okey, kan kita ni kita tak tahu berapa lama lagi kita akan di PKP, akan melalui zaman-zaman PKP ni kan. Jadi adakah benda yang kita buat ni, mungkin dia kata alah belajar sikit apa, nanti kalau dah elok nak buat kerja lain lah. Kan contoh macam itulah kan. Adakah benda yang kita buat sekarang ni insya-Allah boleh maknanya akan datang mungkin boleh boleh terus boleh konsisten ataupun macam mana doktor? Tak agaklah rasa doktor. Kalau apa yang kita buat sekarang ni yang boleh continue ialah contohnya pengajaran online. Pengajaran dalam talian. So pengajaran dalam talian, contoh paling simple yang sebelum ni cikgu-cikgu jarang buat. Ada cikgu yang buat, betul, memang ada cikgu yang buat, tapi ramai yang dulu ramai yang tak buat. Dulu kan kita ada, kalau siapa yang masih ingat lah, masa projek One Bestari tu kita ada VLE Frog kan. Masa VLE Frog tu bila kita turun ke sekolah tu, banyak cikgu walaupun ada kadang-kadang nak kena paksa juga untuk dia orang gunakan VLE Frog lah, virtual learning environment tu. So bila PKP ni datang, dia dah jadi kebiasaan baru untuk cikgu guna Google Classroom. Google Classroom macam-macam lah platform, saya tak maksudnya macam-macam platform yang boleh digunakan lah. Maksudnya cikgu-cikgu buat digital classroom secara maya untuk perkongsian kepada pelajar. Dan macam contohnya saya parent jadi ibu bapa, bila ada anak ramai ni, so macam-macam lah platform yang nak kena install. Zoom nak kena install, Webex nak kena install, Meet nak kena install, lepas tu kata apa, Google Classroom pun nak kena install sebab nak tengok kerja-kerja sekolah. So maksudnya cabaran kita hari ni yang kebiasaan yang sekarang ni dah jadi kebiasaan baru lah. Maksudnya kebiasaan baru kita ialah kita buat kelas online. Kalau sebelum ni meeting kan, meeting pun kita pun dah jadi kebiasaan baru, meeting online. Sebelum ni kita terpaksa pergi meeting 2-3 jam, and then meetingnya kadang-kadang 30 minit, 40 minit. Lepas tu dah kena balik 3-4 jam. Tapi hari ni kalau kata contohnya bila ada meeting yang tertentu yang kita boleh gunakan secara online, so sebenarnya kita ada option pilihan daripada bersemuka, kita boleh online, dalam masa yang sama boleh jimatkan duit. And then pekerjaan yang kita sebut tentang kerjaya. Kerjaya hari ni saya ada beberapa kawan yang dia bekerja mengikut waktu, sebab syarikat dia syarikat multinasional yang bekerja mengikut waktu syarikat antarabangsa. So dia kerja, orang lain siang kerja, dia malam baru nak kerja. So maksudnya so dia dah start bekerja daripada rumah. Tapi sebelum ni bukan jadi satu yang normal kan. Takkan orang kata siang orang kerja, tapi sekarang dia siang tidur, malam kerja. Tapi bila berlaku keadaan sekarang, bila PKP ni, so kita orang kata apa, boleh bekerja daripada rumah. Maksudnya option macam saya sebut tadi yang CEO PNB sebut, maksudnya mungkin jadi selepas ini pekerja yang tertentu boleh bekerja daripada rumah dan bagi flexibility kepada pekerja-pekerja Malaysia untuk bekerja daripada rumah dan dapat orang kata apa, life balance, kehidupan yang lebih seimbang lah. Maksudnya tak ada nak kerja-kerja anak ni tapi dia boleh selesaikan kerja orang kata apa, rutin kerja yang sebelum ni. Contohnya yang apa yang sebelum ni kita dah ada beberapa bidang pekerjaan yang dah buat start daripada rumah. Contohnya pelukis plan JKR. So dia orang sebenarnya dah boleh kerja daripada rumah, dia ada laptop, ada
machine dan sebagainya. Dia dah setting software perisian yang sepatutnya. So bila dia siap plan, so dia boleh submit je secara email kepada dia punya orang kata apa, bos dia dekat HQ contohlah. So maksudnya kebiasaan baru kita sebelum ni jarang kita dengar orang bekerja daripada rumah, sekarang hampir semua orang bekerja daripada rumah. So lepas ni mungkin akan ada option oleh kerajaan, mampu mungkin boleh fikir macam mana kita nak benarkan kaki tangan kerajaan tak perlu dah hadir ke pejabat tapi boleh bekerja daripada rumah dan meningkatkan lagi kecekapan dia. Sebab bila bekerja daripada rumah dalam keadaan tertentu bukan semua kalau sekarang ni kita banyak stres juga bekerja daripada rumah. Sebab macam tadi contohnya saya bekerja daripada rumah, anak main kat belakang kan, contoh kan. Tapi dalam konteks tertentu ada orang yang boleh lebih selesa bekerja daripada rumah. So work life balance tu akan dapat ke situ. So bila dia bekerja daripada rumah, dia akan lebih seronok. Bila dia akan lebih seronok, motivasi kerja akan lebih meningkat. Bila motivasi kerja akan meningkat, hasil performance kerja tu, prestasi kerja tu insya-Allah akan lebih meningkat. Tapi tengoklah bergantung dalam konteks tertentu lah. Masya-Allah. Allah hebat sungguh. Banyak yang kita dapat ni. Sembang-sembang je. Baik, doktor, bila bercakap tadi tentang doktor bercakap tentang apa? Cikgu bagi tugasan melalui WhatsApp lah apa sebagainya kan. Adakah ianya mencapai matlamat untuk kita guru itu memberikan ilmu kepada anak murid kita? Sebab tidak berlaku virtual meeting. Kalau dia buat macam kita ni, okeylah, boleh jelas, boleh nampak kan dari segi adab. Kita clear. Tapi bila cikgu hanya WhatsApp, okay, you all buat ini, buat dan hantar. Adakah ianya boleh mencapai matlamat ilmu tu tadi kan kepada murid-murid kita? So dalam konteks saya melihat benda ni, kalau kata sebelum cikgu bagi kerja tu, macam ada setengah-setengah cikgu yang bila saya tengok kerja sekolah anak tu, ada setengah cikgu yang dia memang letakkan objektif dulu. Apa kita nak capai melalui tugasan ni? So bila dia letak objektif, pelajar akan faham, okey, habis tugasan ni dia akan dapat capai, contohnya dapat satu kemahiran untuk buat air Milo contoh kan. Lepas dia buat tugasan, so dia akan rakamlah tugasan dia buat air Milo contoh. So dia jelas dengan objektif dia, hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Kalau sekarang ni dalam konteks di SKP ialah standard pembelajaran lah. Apa standard pelajaran, standard prestasi yang dia nak capai. So bila dia pelajar jelas dengan benda tu, baru elemen tambahan sokongan tu datang. Sebab di rumah yang akan pantau pelajar buat kerja, pelajar tu sendiri dan juga murid tu sendiri dan juga ibu bapa dia. So kalau ibu bapa baca situ, dia faham apa yang nak kena buat. So insya-Allah ibu bapa akan guide lah. Memang kita tahu ada ibu bapa yang memang stres nak mengajar anak-anak, baru dia faham tugasan cikgu tu mencabar macam mana nak memastikan anak-anak buat kerja kan. So tapi dalam masa yang sama dia melibatkan kerjasama beberapa pihak. Dia kalau student dah independent, maksudnya student yang adult learning, kita dah boleh dia bagi kebebasan. Pelajar sekolah menengah kebanyakan mungkin dia boleh buat sendiri dan dia boleh cari sendiri. Sebab sekarang ni kita ke arah education 4.0 yang kita sebut sebagai student ni bukan sekadar penerima maklumat saja, tapi dia co-creator. Dia sama-sama orang kata apa, membina maklumat dekat mana. Maksudnya sebab tu jadinya PDPC. Dulu kita panggil PDP kan, pembelajaran pengajaran. Sekarang ni jadi pengajaran pemudacaraan. Maknanya cikgu sebagai facilitator, cikgu guide student. Okey, hari ni kita akan belajar contohnya masak kek. So dekat mana nak cari maklumat untuk buat masak kek? Cikgu bagi contohnya, okey, semua pelajar pergi YouTube satu, ataupun cari dekat Facebook ataupun Google resepi kek pisang. So katakan masing-masing cari maklumat, kita ada 30 pelajar, 40 pelajar dalam kelas. So 40 pelajar kita akan dapat 40 kek pisang yang berlainan, sebab pelajar ni akan explore sendiri, cari maklumat sendiri, yang akhirnya objektif dia, hasil pembelajaran dia, standard pembelajaran yang dicapai atau standard prestasi yang ingin dicapai ialah menyiapkan kek pisang. Kalau dalam TVET tu dia punya perkara kritikal dia ialah menyiapkan kek pisang yang standard kek pisang lah. Kalau orang tengok tu nampak kek pisang, rasa kek pisang, bukan nampak kek pisang, rasa kek durian. Contohlah. Kita boleh masuk ni kata grup masak tak jadi. Grup masak tak jadi. Tapi grup masak tak jadi orang banyak tengok rupa je kan. Rupa je orang kata yang orang ni. Tapi maksudnya daripada situ dia boleh ni. Tapi kalau dia masuk grup masak tak jadi pun bagus juga. Dan segi psikologi
Sebab apa? Kalau dia kena hentam ke, dia kena gelak ke, dia boleh menghadapi cabaran. Sebab cabaran pelajar hari ni, satu dia mungkin orang kata apa, kurang dapat kasih sayang, kurang ni. Tapi bila dia masuk dalam contohnya grup masyarakat tak jadi, dia akan dapat sokongan moral daripada orang lah kan. Sebab banyak dalam tu sokongan moral. Tapi dalam masa yang sama, dalam grup masyarakat tak jadi tu pun kita diuji dengan macam mana kita nak menghadapi kalau orang kritik kita punya masakan dan nak menyelesaikan masalah kritikan daripada orang tu. Sebab itu dia punya orang kata apa, sebenarnya secara tak langsung pelajar kita, kalau contohlah 30 orang yang buat kek tadi yang kemudian dia post dalam grup masa tak jadi tadi kan. So dia sebenarnya akan belajar psikologi secara tak langsung lah, macam mana nak menghadapi pujian, nak menghadapi, sebab dia ganjaran, dendaan, apa pujian, kritikan ni dia sebenarnya membantu pelajar tu membina jati diri dia. Sebab kita bila pelajar kita tu yang hasil dia bila dia keluar jadi graduan, bekerja, bila kena marah dengan bos tak tahan lah. Sebab tak ada kemahiran macam mana nak selesaikan masalah, menghadapi cabaran, kritikan, ganjaran, macam dia bukan saja kritikan, dendaan apa semua, kutukan sebagainya, tapi sejauh mana orang kata apa pelajar kita tu dapat tahan, dapat faham dan menyelesaikan masalah. Kalau dia contohnya kena kutuk, apa nak buat? Kalau dia kena puji, apa dia nak buat? So maksudnya daripada situ pelajar kita belajar. Contohlah kalau dah masuk dalam grup masyarakat tak jadi. So dalam patah balik kepada kita punya konteks belajar tadi, so guru nak pantau dia hanya melalui telefon. Tapi yang paling dekat dengan pelajar ialah ibu bapa sendirilah. So ibu bapa, cabaran ibu bapa pula bila anak ramai dan macam-macam tugasan apa semua, so nak memantau semua orang pun memang agak mencabarlah. Macam saya katakan anak yang form 1, yang darjah 6, macam yang PT3 lagi. So bila ada tugasan yang macam-macam, so nak make sure dia orang buat, sebab bila dalam keadaan dekat rumah ni macam-macam dia punya cabaran dia. Cabaran apa telefon, cabaran komputer, cabaran nak main game, cabaran nak tengok TV. Jadi dia punya cabaran tu itu terpulang kepada kebijaksanaan ibu bapa pula lah. Cikgu tak boleh pantau, kecuali lah cikgu boleh keluar daripada skrin telefon tu pergi marah student kan. Tapi cikgu tak boleh keluar lah daripada skrin tu. Cikgu hanya boleh minta tolong siapa yang belum hantar record je kan. Tapi nak memastikan pencapaian tu dalam konteks pembelajaran dalam talian ni memang agak mencabar lah. So ibu bapa kena bantu guru untuk memastikan ni, dan ibu bapa kena faham lah jelas tentang standard pembelajaran yang ingin dicapai. Kalau sekadar cikgu bagi tugasan, so buat muka surat ni tanpa penjelasan apa kemahiran yang anak nak perlu capai, memang akan jadi masalah lah. Sebab kadang-kadang bila kita buat kerja matematik, kita dulu belajar kaedah pengiraan lain. Pelajar hari ni bila dengan cikgu dia diajar kaedah pengiraan lain. Anak-anak kita biasanya dia akan lebih percaya kepada cikgu dia tu. Walaupun kita dulu kan kita belajar kaedah matematik, dulu kita rasa senang macam ni. Tapi pelajar kita belajar dengan cikgu dia kena buat teknik A, kita buat teknik B. Jadi akan berlaku clash ilmu dekat situ lah, walaupun jawapan dia sama. So maksudnya perlu ada kata apa, give and take lah dekat situ. Walaupun kita kata cikgu tak memaksa pelajar untuk menyiapkan kerja, tapi dalam masa sama equality ataupun kesamaan peluang untuk belajar tu cikgu kena pastikan lah. Sebab bukan semua ada akses internet yang laju, bukan semua pelajar ada smartphone, bukan semua pelajar yang ada orang kata apa, akses dengan cepat kepada ni. Kalau contohnya guna Telegram, ada beribu-ribu mesej yang ada muncul dalam tu. So macam mana nak susun mesej tu supaya pelajar boleh ikut, boleh follow tugasan-tugasan tu dengan jelas dan ni kan. So maksudnya cabaran tu lah. Kalau kata dalam Google Classroom clear, tapi dalam WhatsApp, dalam Telegram, walaupun kita boleh pin, kita boleh letak, tapi kadang-kadang bila mesej masuk banyak sangat, kita dah terlepas tugasan-tugasan tertentu lah. So maksudnya cikgu harus bijak lah gunakan kata apa, apps, aplikasi yang sesuai untuk memastikan apa yang ingin dicapai tu dicapai. Dan dalam masa yang sama kena ingat kesamaan peluang belajar tu, orang kata apa, student left behind. Pastikan pelajar semua tak ketinggalan lah. Walaupun mungkin ada pelajar yang sangat aktif lah, dia pembelajaran online dalam talian ni dia sama macam kedudukan dalam kelas.
Kalau pelajar kita duduk dalam kelas, pelajar depan tu yang paling rajin jawab kan? Betul. Pelajar belakang tu mungkin kurang aktif untuk bagi tanya soalan, mungkin untuk menjawab. Dan cikgu biasanya akan fokus pelajar depan. Tapi sama juga macam dalam pembelajaran dalam talian ni, orang yang akan aktif tu dia akan sentiasa komen cikgu, okey saya dah siap. Tapi pelajar-pelajar yang diam, yang tak ni, kita tak tahu status dia tu macam mana. Adakah dia dah berjaya menyiapkan ataupun dia buat tiru ke, dia Google ke. Sebab benda-benda macam tu lah dia akan jadi lebih banyak cabaran. Sebab sekarang ni contohnya cikgu suruh buat tugasan, dia boleh Google je, bagi pantun semua boleh dapat jawapan. Cuma yang paling penting ialah sejauh mana dia dapat pengetahuan, kemahiran yang membina dalam dia punya pengetahuan tu. Kalau dia sekadar buat, memang boleh siap, tapi tak dapat apa-apa lah sekadar menyiapkan tugasan. Yang lebih penting ialah benda tu dia faham kenapa dia kena buat sesuatu benda tu. Itu contoh lah. Proses kerja tu. Cantik. Doktor, apa pandangan doktor ni? Hari ni kita tengok pelajar-pelajar sekolah menengah kita, terutamanya pelajar yang berumur 15, 16, 17 tahun kan, yang masih lagi kabur dengan pilihan kejaya yang dia nak capai tu kan. Dia macam blur lagi. Aku besar ni nak jadi apa, nak belajar apa, nak ambil pengajian apa. Apa pandangan doktor? Okay, so dalam konteks bila kita buat kajian, umur 15 iaitu 15 ke atas lah, 16, 17, 18 ini masa untuk memilih option. Dia dah start kena sekolah, kena guide ke arah mana kecenderungan dia. Kaunselor lebih faham lah benda ni kan. So maksudnya pelajar dah mula agak matang berfikir, walaupun kita kata remaja adalah cabang kepada gila, dia macam-macam dia nak try apa semua, dia tak nampak lagi dengan jelas. Tapi masa itulah kita dah start guide dia ke mana hala tuju yang dia nak pergi. Maksudnya ada pelajar yang kecenderungan akademik dia sangat bagus. Maksudnya bagi ilmu dalam masa dia hafal dan boleh dapat A. Tapi ada pelajar yang mungkin kecenderungan dia ke arah benda lain. Sebab tu saya selalu sebutkan jangan ajar ikan panjat pokok. Sama juga pelajar kita, Howard Gardner katakan multiple intelligence. Ada kecerdasan pelbagai. So ibu bapa, murid dan juga guru kena guide pelajar macam mana nak tengok kecenderungan dia orang. Ada orang yang memang kita orang kata apa, dah nampak kecenderungan tu daripada kecil. Tapi ada yang tak nampak kecenderungan dia, dia masih orang kata apa, tak tahu sama-sama hala tuju masa depan dia tu nak pergi ke mana. Masa itulah kita nak kena guide. Sebab dia kadang-kadang mungkin ada beberapa kategori yang mungkin late bloomers yang mula-mula kita tak nampak tapi dia berkembang lambat sikit, dia nampak kemudian. Tapi kalau asas dia, kalau di sekolah ni ialah kita standard kita ialah peperiksaan, walaupun kita kata peperiksaan tu bukanlah segala-galanya, tetapi asas pengukuran penilaian prestasi pelajar ialah berdasarkan peperiksaan. Walaupun kita kata holistic assessment, penilaian holistik sekarang, tapi itu adalah ukur yang paling objektif lah buat masa kini untuk orang kata apa, menilai kecenderungan. Dan yang kedua, kaunselor ada ujian lah, ujian kecenderungan minat, kejaya sebagainya tu, yang itu pun boleh membantu guide cikgu ke arah mana. Sebab bila dia masuk form 4, form 5 ni, dia dah pilih aliran form 4 kan, dia dah boleh pilih aliran sains ke, sastra ke, walaupun kita kata sekarang fleksibel masa yang selepas PT3 tu. Sekarang bila PT3 dah tak ada ni, lagilah macam-macam kan. Maksudnya sejauh mana assessment, holistic assessment, pentaksiran berdasarkan sekolah yang pentaksiran bilik darjah yang sekolah buat tu nak menentukan kecenderungan pelajar ke arah aliran sains, sastra, perdagangan. Walaupun kita sebut hari ni STEM, tapi kita ada stream, kita juga ada STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Religious, art. Maksudnya ada orang, kita bukan dia ambil sains semata-mata dia kena sains je, dia tak boleh art, kena ada art. Ada orang yang jadi doktor tapi dia minat seni. So kecenderungan tu lah yang sekolah, parent kena tengok kecenderungan tu. Cenderung dia pergi mana? Katakan dulu kita ustaz. Adakah dulu Ustaz Nabil memang daripada kecil cita-cita nak jadi ustaz? Contohlah. Tak kan? Dulu mungkin kita cita-cita dulu standard lah, polis, askar, bomba, yang uniform, cikgu ke, doktor, pensyarah ke. Yang itu je kerja. Tapi hari ni pelajar kita, murid-murid kita dah nampak kejayaan baru. Contohnya jadi Insta famous. Dulu tak ada Insta famous kan, sebab Insta famous boleh generate income. Dulu orang tak fikir tentang data analyst.
yang pemprosesan data, yang boleh orang kata apa, sekarang ni kita ada big data analytic kan. So ada ruang-ruang pekerjaan baru yang melibatkan jadi pakar data. So maksudnya ada benda-benda ni lah yang kita kena dedahkan kepada pelajar, cabaran baru. Sebab bila saya kongsikan dengan pelajar di college vocational dan sebagainya, kita cerita bahawa masa depan bukan kerja dia sama macam hari ni. Dan dia bukan melibatkan satu skill saja, walaupun kita TVET memang belajar vocation satu skill untuk satu pekerjaan. Tapi kita perlu ada multi skill. Sebab contohnya bila kita jadi cikgu, daripada dulu cikgu sebenarnya multi skill. Cikgu kena baca doa, cikgu kena jadi imam, cikgu kena pasang langsir, cikgu kena buat macam-macam. Maknanya cikgu sendiri dah multi skill. Sebab tu siapa yang jadi cikgu, kalau buang kat mana-mana pun, insya-Allah dia dah terbiasa dengan kerja-kerja yang dia memang buat sendiri, printer, komputer, setup sendiri semua. Tak ada orang yang membantu. Tapi doktor, ada setengah pengetahuan untuk mantan doktor, Ustaz Nabil ni buta, dia boleh repair komputer. Oh, hebat. Memang. Dia kata ustaz pun ada skill untuk baiki komputer, apatah lagi orang yang biasa yang lagi banyak peluang. Sebab Ustaz Nabil dia ada hikmah daripada Allah yang Allah bagi special. Kan, tapi kita yang biasa ni macam mana kita nak gunakan pakcik ini dia ada ni untuk belajar kemahiran. Kemahiran sebenarnya kadang-kadang benda tu simple lah. Contohnya kemahiran baiki telefon, buka sendiri, nak try. Tapi ada orang yang takut try. So macam saya, contohnya kat rumah, kipas lampu pasang sendiri je. Tapi cuma tu lah, kita kena belajar lah dulu, jangan membabi buta je. Terus kan, so dalam konteks kita hari ni, cabaran kita ialah nak, orang kata apa, nak tengok potensi tu kena melibatkan bimbingan daripada ni lah, daripada orang kata apa, parent, daripada cikgu, ibu bapa. Sebab nanti bila masuk universiti, kami selalu dapat kami kat universiti, kita selalu dapat pelajar masa awal-awal orientasi, kita tanya, kenapa awak pilih program pendidikan ni? Ada yang jawab mak bapak suruh, sebab jadi cikgu ni kerjaya stabil. Dia tak minat. Ada sampai pelajar ada masuk SEM 3, dia gagal. Sebab apa? Dia tak boleh masuk dalam bidang pendidikan. Sebab nak jadi cikgu ni, dia perlu ada roh keguruan. Dia perlu ada, orang kata apa, sifat-sifat untuk mendidik. Kalau dia tak ada sifat macam tu, kita nasihatkan lebih baik dia, orang kata apa, cari kerjaya yang lebih cocok, lebih sesuai dengan diri dia. Kalau contohnya pelajar pendidikan awal kanak-kanak, dia nak kena mendidik anak-anak. Kalau dia tak ada kesabaran yang tinggi, habis budak-budak tu kena derah. So itu cabaran kita tu. Okay. Sangat mantap kepasan Dr. Ridwan hari ni ya. Doktor, ni ada soalan sensitif daripada sahabat kita lagi. Ada dua soalan. Pertama soalan dia, apa pandangan doktor kalau tablet dan laptop diwajibkan kepada murid sekolah? Itu satu. Okay. Kedua, sekolah dan institusi pendidikan akan dibuka pada satu tarikh yang akan ditentukan oleh MKN dan KKM. Dan mereka mencadangkan kaedah penjarakan sosial yang efektif dalam bilik darjah, ulasan jarak 1 meter. Dua soalan ni. Apa pandangan doktor? Okey, yang pertama untuk penggunaan tablet, kita sebenarnya kalau semua orang tahu, di Terengganu dulu satu ketika pelajar sekolah rendah, semua pelajar dapat tablet. Di MRSM Bitara kalau sekarang ni pelajar memang pakai iPad dalam kelas masing-masing. Dan beberapa sekolah tertentu yang memang gunakan tablet. Ikut kajian-kajian literatur, kajian-kajian yang dibuat oleh orang kata hatta anak saya pun sendiri pun memang guna smartphone pun untuk belajar. So, dalam konteks hari ni boleh gunakan, tapi dia mesti ada, orang kata apa, had dia. Dia tak boleh lepas bebas terus guna, orang kata apa, dia monitor lah, dia kena monitor sepenuhnya di sekolah tu. So maksudnya waktu tertentu je, sebab dari segi cognitive load theory, bila kita renung lama-lama dekat skrin ni, mata kita akan penat. Macam kita sekarang duk meeting online, memang kita seronok meeting online, tak pergi kerja. Tapi mata kita bila tengok skrin lama-lama ni, macam sekarang duk tengok skrin lama-lama kan. So dia akan, mata kita dah penat. So dia kat situ cognitive load tu ada. So maksudnya bila dalam konteks kita nak guna tab, nak guna ni, so dia mesti ada. So dekat rumah pun sebenarnya banyak apps, aplikasi yang boleh kontrol penggunaan. Sebab kadang-kadang kita tak mampu nak kontrol anak-anak akses laman web yang mana, pergi ke mana. Sebab bila kita
suruh student cari, murid kita cari maklumat, dia akan orang kata apa, pergi ke dunia tanpa sepadan. Dia nak pergi ke mana? Hanya iman saja jadi sepadan dia untuk memilih yang baik yang buruk. Sebab cikgu takkan nak memantau skrin. Kalau kat sekolah, komputer sekolah bolehlah kita ada aplikasi yang boleh tengok skrin daripada semua PC student. Tapi bila dalam konteks dia gunakan di iPad, rumah, dia gunakan yang sendiri punya di rumah dan sebagainya, so perlu ada aplikasi yang kawal. Kalau macam saya biasanya memang kita sendirilah pergi kena marah anak tu. Waktu tertentu sampai had tertentu tu dah memang kita suruh stop ni. Kalau tidak dia memang di luar kawal lah, tidur lambat dan sebagainya. So cabaran kat saya jugalah sebagai ibu bapa. Tapi di sekolah kita ada contohnya berapa jam, 6 jam di sekolah. So waktu penggunaan skrin aktif tu mesti kita kena kontrol jugalah, bukan sepenuhnya daripada awal pagi sampai ke petang tu dia akan gunakan screen, iPad je lah. So dia mesti ada balance. Sebab teknologi memang kita tak boleh nak orang kata apa pisahkan hari ni, sebab teknologi hari ni pelajar bukan sahaja pelajar, bukan macam ni budak tadika, tapi anak-anak kita yang umur 3-4 tahun tu pun dah memang pandai guna skrin. Dia tak perlu diajar pun. Anak saya yang umur 4 tahun pun pandai main game Roblox. Kita tak pernah ajar. Kita sendiri pun tak tahu. Kan? Kalau kita masuk dalam Roblox, kita tak tahu nak buat apa. Tapi budak-budak ni, dia dah explore. Dia, walaupun dia tak boleh baca pun, dia tak faham pun bahasa Inggeris tu kan. Tapi dia boleh explore apa yang ada dalam tu. So cuma anak saya umur 2 tahun, iklan YouTube dia boleh buang. Tu hebat tu. Tengok. Tu umur 2 tahun. Dia dah tahu dah. Bila keluar iklan, dia akan tekan kat padang kan. Tahu. Sebab dia dah tahu. Sebab dia dah nampak. Dia tak boleh baca pun. Tapi sebenarnya dari segi orang yang buat teknologi, yang bina aplikasi ni, dia dah faham bahawa sejauh mana perkembangan kognitif pelajar, motor skill kan, dia punya hard skill pelajar tu, budak-budak kita macam ni, kanak-kanak ni macam mana. So sebab tu pelajar kita bila guna iPad, dia dengan mudah boleh akses segala-galanya sebab interface dia tu memang mesra pengguna. Cuma kita ada isu bila sampai addicted ataupun dah ketagihan, itu yang jadi problem. Masalah. Itu yang kita kena kawal. So sebab tu kita kena kawal screen time tu. Jangan sampai over. So teknologi memang tak boleh dipisahkan sebab dalam pendidikan kita ada konsep TPACK. Kalau pernah dengar teknologi, pedagogi, knowledge ni kan. So maksudnya knowledge and attitude. So maksudnya dekat situ dan memang ada unsur teknologi dalam proses pengajaran. Cuma macam mana kita nak kontrol lah. And then soalan yang kedua tadi berkaitan dengan apa lah? Jarak tadi, jarak. Kalau jarak sosial ni kita punya masalah ialah bilangan kelas, bilangan murid dalam kelas kita. Kalau sekolah yang pelajar 40 orang dan memang padat sampai ke dinding belakang, kalau nak buat jarak sosial rasanya kena duduk kat luar lah. Sebab tu mungkin strategi kementerian ialah mereka akan lepaskan pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM dan STPM dulu, barulah slow release untuk murid-murid yang lain. Sebab bila dari segi penjarakan, sebenarnya kedudukan meja kita dulu-dulu lah memang ada yang susun 2-2 ataupun 1-1 kan. Kalau dulu dah masa exam pun memang kita dah susun jarak dia, ada jarak yang standard. Cuma bila kita mulakan PDPC yang meja kita jadi dalam kumpulan supaya kolaboratif berlaku, pembelajaran kooperatif berlaku untuk menggalakkan proses komunikasi untuk capai orang kata apa, aspirasi murid, karakter murid yang perlu dicapai tu. Cuma bila kita orang kata apa dalam konteks COVID ni, jarak tu sebenarnya dia tak menjejaskan sangat orang kata apa penyampaian hasil untuk orang kata apa adaptasi dengan situasi kawal tu yang dalam kelas dia tu lah. Kita sebab mungkin boleh, tapi budak-budak tak mungkin lah, susah juga ya betul. Kalau kita duduk kat depan, biasanya pelajar dekat depan tu dapat lebih sikit lah sebab dia kena air liur cikgu kan lebih berkat. Kalau yang belakang-belakang tu yang belakang-belakang tu so sejauh yang bila yang duduk belakang tu jarak sikit tu mungkin dia akan terlepas pandang lah, dan dia pun mungkin akan mudah hilang fokus sebab sebelum pandangan dia sampai kat cikgu yang kat depan tu, dia dah pandang tudung kawan, belakang baju kawan. So fokus dia tu akan cepat hilang lah. So macam mana cikgu kena make sure kelas dia tu 100%, kalau tak 100% pun 99% mesti
aktif mengambil bahagian dalam proses pembelajaran. Dan cikgu kena kreatif lah dalam konteks macam tu. Dan Masya Allah. mungkin kita kena ubah sedikit lah kita punya cara pelajaran tu daripada teacher centered kepada student centered. Maksudnya mungkin student centered tu dia mungkin tak rapat dengan kawan-kawan yang lain, tetapi ada cara yang aktif untuk menyebabkan dia berinteraksi dengan perhatian. Beri perhatian. Kalau tidak, kesediaan pelajar ni sangat rendah lah. Sebab tu kelas susu kan, DHA tinggi tu dia akan lebih fokus. Kalau pelajar kita ni, kalau pelajar tertentu yang kurang DHA ni gula yang banyak, bukan gula banyak, dia fokus. Bila masuk minit yang ke-15 dia dah start pandang lain. That's why cikgu kena bagi orang kata apa, tarik perhatian murid supaya murid fokus kepada cikgu. Memang agak mencabar lah. InsyaAllah kita semakin rancak ni, rasanya kita kena buat kali kedua ni Fatih, insyaAllah ni. Betul ni. Lalu kita dah hampir sejam ni, masya-Allah. 56 minit. Dah tak sedar tak mana insya-Allah kita akan kawan-kawan. Saya nak baca ni Rabil. Lia Farisha, bila tadi doktor sebut pasal kek pisang, tiba-tiba dia rasa nak makan kek pisang pula. Masya-Allah. Hantar sini sikit lah. Hantar sini sikit kalau masuk lebat kan. Masya-Allah. Laila Maharaja tu. Itulah sembang moral dah, ada makan-makan. Jadi insyaAllah lah, maknanya siapa-siapa yang insyaAllah kita boleh buka lagi kali kedua, insyaAllah kita boleh buat lagi kali kedua dan kali ketiga seterusnya, insyaAllah. Maknanya sangat menarik. Kalau kita nak sembang ni sampai pagi esok habis ni sebenarnya ni. Banyak lagi banyak cara ni. Banyak lagi macam kan. Masya-Allah doktor. Alhamdulillah. Jadi kita harapkan apa doktor ni doktor bagi banyak ilmu sebenarnya. Banyak sangat ilmu yang kita dapat, banyak input sebenarnya. Kita boleh diatasikan, kita boleh gunakan daripada segala sudut, daripada buat keknya, daripada belajarnya, daripada kerjanya, masya-Allah semua ada. Kan? Banyak ilmu kan. Mungkin kita minta Dr. Ridwan mungkin buat satu rumusan kesimpulan. Ada nasihat kepada warga rakyat kita yang ekonomi terjejas ataupun rakyat kita yang baru nak mula mencari pekerjaan, dan juga mungkin pelajar-pelajar universiti ataupun murid-murid kita yang sedang dalam pendidikan kan. Mungkin ada nasihat ataupun motivasi kepada mereka. Silakan doktor. InsyaAllah. So insyaAllah lah, walaupun orang kata apa, saya tak adalah orang kata apa mampu untuk bagi pekerjaan, tapi dalam konteks cabaran COVID hari ini, bila kita mungkin diuji Allah dengan diberhentikan kerja ataupun dibayar gaji separuh, so kita perlu kreatif. Sebab sekarang ni graduan universiti pun kita dah sebut tentang job creator ataupun jadi pencipta peluang kerjaya. So kita kena lihat apa peluang dan potensi yang ada. Sebab kalau kita pandai, bijak, memang insya-Allah peluang-peluang di Malaysia ni sangat banyak. Kita ada banyak tanah lapang, kita ada banyak ruang sumber yang kita boleh manfaatkan. Kalau contoh sebelum ni pekerja asing ramai, sekarang kita boleh start berniaga. Kalau saya ada beberapa orang yang dulu kontraktor, sekarang bila kerja stok, dia jual soya, dia start fikir bisnes apa yang dia boleh orang kata apa, create untuk menjana pendapatan. InsyaAllah semoga orang yang diuji Allah tu dengan hilang pendapatan dipermudahkan, dan cubalah cari jalan untuk orang kata apa, buat bisnes. Kalau tak online pun mungkin bisnes yang boleh akses kepada masyarakat yang lebih. Ya, sebab kita tengok saja keperluan. Apa keperluan orang sekeliling kita yang mungkin bila masa PKP ni kita anggap cabaran tu sebagai satu peluang kepada kita untuk menjana pendapatan dan orang kata apa, mengurangkan tekanan PKP. Betul, insya-Allah. Masya-Allah. Okay. Terima kasih banyak atas yang diberikan pada malam ini. So sekian sajalah, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan live lagi.